Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hanisa Uthman. Pada minggu ini kita akan menyambung lagi pembelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Kali ini saya sediakan video supaya awak dapat buat latihan dan ulang kaji. Okey, disebabkan saya ada tugasan lain di sekolah. Okey, jadi saya harap awak boleh mengikuti video ini, kemudian dapat menyiapkan tugasan yang akan saya berikan. Okey, kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kita dapat menulis kurang-kurangnya 5 ayat daripada situasi yang dibaca, didengar dan ditonton menggunakan ayat yang betul, tepat dan gramatis. Seterusnya memadankan perkataan yang dipilih dengan makna kata yang sesuai dengan ayat, menghuraikan makna kata yang dipilih dengan menggunakan ayat sendiri selari dengan konteks ayat. Okey, hari ini kita akan belajar tentang teknik skop, iaitu teknik membina ayat. Okey, apa itu teknik skop? Okey, teknik skop ialah gabungan di antara subjek dan predikat, iaitu terdiri daripada subjek, iaitu siapa yang ingin kita perkatakan. Okey, kata kerja apa yang dibuat oleh subjek, termasuk objek dan juga P adalah perluasan. Kita gunakan kata untuk, yang, dengan, supaya, pada, di, supaya ayat yang kita bina nanti lebih gramatis. Okey, untuk tingkatan 1 tak sama macam darjah 1. Okey, kita perhatikan di sini. Kalau awak perhatikan gambar ini, kita dapat lihat para pelajar sekolah rendah sedang beratur di mana seorang guru sedang menyaring suhu badan para pelajar. Okey, sekarang ni saya ingin bina ayat yang gramatis menggunakan teknik skop. Okey, jadi saya masukkan S ini subjek. Okey, di sini saya gunakan guru sebagai subjek. Okey, kata kerja apa yang dibuat oleh guru adalah membuat saringan, manakala saringan ini dibuat untuk objek dia adalah suhu badan pelajar, dan perluasan dia juga ialah saya gunakan ayat tambahan supaya keseluruhan ayat ini lebih gramatis. Okey. Guru membuat saringan suhu badan pelajar bagi memastikan hanya pelajar yang sihat dibenarkan hadir ke sekolah. Jadi saya tambahkan perluasan di sini supaya ayat saya lebih baik. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okey, di sini gambar seorang pegawai polis dan tentera. Okey, saya nak bina ayat berdasarkan gambar yang saya lihat. Jadi, saya gunakan kaedah skop. Okey, sekiranya saya nak bercerita tentang polis di sini, saya gunakan objek saya, subjek saya ialah pihak polis. Apa yang dibuat oleh pihak polis ialah membuat pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Ke atas setiap kenderaan. Ini adalah objek, dan perluasan di sini saya tambahkan ayat lagi. Di beberapa sekatan jalan raya semasa tempoh PKP dilaksanakan. Jadi kalau saya sambung ayat saya, pihak polis membuat pemeriksaan ke atas setiap kenderaan di beberapa sekatan jalan raya semasa tempoh PKP dilaksanakan. Titik. Okey, saya gunakan tanda baca di sini dan di permulaan ayat saya gunakan huruf besar. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, nampak gambar para pelajar sedang tekun menjawab soalan peperiksaan. Jadi di sini saya nak bina ayat menggunakan teknik skop. Okey, siapa subjek saya ialah calon-calon SPM ataupun boleh gunakan para pelajar. Okey, kata kerja. Kata kerja apa yang dibuat oleh pelajar ialah menjawab. Apa yang dijawab oleh pelajar ialah objek, iaitu soalan peperiksaan. Manakala untuk menghasilkan ayat yang lebih gramatis, saya tambah lagi perluasan dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Jadi, ayat yang saya bina akan jadi lebih menarik dan lebih gramatis. Calon-calon SPM menjawab soalan peperiksaan
dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Titik. Okey. Saya teruskan. Di sini saya ambil contoh dalam buku teks. Kalau awak perhatikan di sini, okey, kemahiran menulis, kita nak bercerita tentang penyakit barah. Okey, bersempena dengan Hari Kanser Sedunia yang disambut pada 4 Februari 2016, Sekolah Amirul telah mengadakan pameran kesihatan yang berfokuskan barah paru-paru. Okey, kita nak belajar tentang barah paru-paru. Di sini dalam buku teks ini juga dijelaskan antara simptom-simptom barah paru-paru. Okey, simptom ni adalah apa yang kita dapat rasai. Okey, kalau awak tengok kalau sekiranya seseorang itu mengidap barah paru-paru, simptom atau tanda-tanda dia adalah batuk yang berterusan, hemoptysis iaitu kahak atau batuk berdarah, sesak nafas dan sakit dada, nafas berbunyi dan perubahan pada suara, suara kita menjadi garau, berat badan menurun dan hilang selera makan, letih dan lesu, radang paru-paru yang berpanjangan, bengkak dan kemerahan di bahagian atas dada, leher dan muka, loya, muntah, dahaga dan sembelit, peningkatan paras kalsium di dalam darah, hyperkalsemia, penyebaran penyakit daripada organ yang dijangkiti kepada organ lain, kita namakan sebagai metastasis. Okey, ini antara simptom ataupun tanda-tanda seseorang itu mengidap penyakit barah paru-paru. Okey, kalau tengok di sini, ini adalah contoh gambaran paru-paru manusia yang telah dijangkiti oleh sel-sel kanser. Okey. Baiklah, sekarang mari kita tonton satu video ringkas berkenaan dengan kanser paru-paru. Kanser paru-paru. Kanser paru-paru berlaku kerana ketidaknormalan unit asas di dalam tubuh, iaitu sel. Selalunya, tubuh mengekalkan sistem pemeriksaan dan keseimbangan di dalam pembahagian sel untuk menghasilkan sel baru. Gangguan terhadap sistem ini akan menyebabkan pertumbuhan sel tidak terkawal dan akhirnya membentuk pepejal yang dikenali sebagai tumor. Tumor mempunyai dua sifat, iaitu benign dan malignant. Apabila membincangkan tentang kanser, ia merujuk kepada sifat yang malignant. Tumor benign selalunya boleh dikeluarkan dan tidak merebak ke bahagian badan yang lain. Bagi tumor malignant pula, ia tumbuh secara agresif dan menyerang jaringan tubuh yang lain, membolehkan kemasukan sel tumor ke dalam aliran darah atau sistem limfa dan kemudian ke bahagian lain di dalam tubuh. Proses penyebaran ini digelar sebagai metastasis. Memandangkan kanser paru-paru merebak pada fasa awal pertumbuhannya, ia menyebabkan kanser ini dikenali sebagai pembawa maut dan salah satu kanser yang sangat sukar untuk dirawat. Kanser paru-paru boleh merebak ke setiap organ di dalam tubuh, terutamanya kelenjar adrenal, hati, otak, dan tulang. 90 hingga 95% kanser paru-paru terjadi pada sel epitelium, iaitu sel yang melapisi saluran udara besar dan kecil. Kadang-kadang, kanser paru-paru juga dikenali dengan nama kanser bronkus atau karsinoma bronkus. Karsinoma adalah nama lain bagi kanser. Kanser juga boleh terjadi di pleura atau dari tisu sokongan di antara paru-paru. Tanda-tanda kanser paru-paru: batuk berterusan atau batuk kronik, darah pada kahak, bronkitis yang berterusan atau jangkitan respiratori yang berulang, sakit dada, kehilangan berat badan mendadak, kesukaran bernafas seperti bernafas pendek atau berbunyi. Jika ini berlaku, segeralah berjumpa doktor atau pakar perubatan yang terdekat dengan anda.
Okey. Kalau kita, ni contoh yang saya bagi. Okey, kenapa berlaku? Disebabkan oleh ketidaknormalan sel tubuh, iaitu pertumbuhan sel tidak terkawal. Okey, sifat tumor terbahagi kepada dua, iaitu benign, boleh dikeluarkan, tidak merebak, malignan, agresif, serang jaringan tubuh. Tanda-tanda kanser adalah batuk berterusan, darah pada kahak, sakit dada, hilang berat badan mendadak dan kesukaran bernafas. Ini yang kita perolehi daripada video yang ditonton tadi. Baiklah, tugasan kita untuk hari ini ialah saya nak awak bina 5 ayat berdasarkan video yang telah ditonton tentang penyakit kanser paru-paru. Jadi saya nak awak praktikkan teknik skop untuk membina ayat-ayat yang betul, tepat dan gramatis. Jadi, gunakan buku latihan penulisan. Kalau awak dah beli di koperasi, buku tu warna hijau yang panjang. Sekiranya tak ada buku tu, boleh beli di kedai-kedai buku. Tak ada masalah. Untuk makluman semua, tugasan bahasa Melayu boleh dihantar mengikut kelas masing-masing. Jadi siapa yang dah siap, awak boleh hantar kepada guru-guru yang saya dah tulis di sini. Ada 3 orang cikgu yang akan mewakili kelas awak. Jadi awak hanya perlu WhatsApp cikgu ini secara personal. Awak ambil gambar latihan yang dah siap dan hantar kepada cikgu mengikut nombor-nombor telefon yang saya dah berikan. Okey, jelas ya? Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Saya harap awak boleh praktikkan apa yang kita dah belajar. Cuba buat yang terbaik dalam tugasan tu. Bina ayat yang gramatis. Kemudian dah siap, tolong hantar kepada cikgu. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.